Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini kita akan pergi kepada subtopik 4.5 di dalam bab 4 KSSM Sains tingkatan 1. Yang mana dalam subtopik kali ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Okey. Jika dalam subtopik sebelum ini kita telah mempelajari tentang proses persenyawaan dan juga kehamilan. Okay, jadi pada kali ini kita akan tengok faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus tersebut selama 38 minggu tu. Okay, apakah yang mempengaruhinya? Okay. Secara umumnya wanita yang hamil perlulah mendapatkan makanan yang berkhasiat, seimbang dan sebagainya lah. Kerana apa? Kerana tujuannya untuk melahirkan bayi yang sihat jugalah. Okay. Dan keperluan kalori ataupun keperluan tenaga bagi wanita hamil adalah lebih tinggilah berbanding wanita biasa. Okay, sebagai contoh, wanita hamil dia memerlukan 11,592 kilojoule tenaga ataupun kalori berbanding wanita yang tidak hamil hanya memerlukan 9,450 kalori sahaja. Okay. Dan tengoklah perbandingan protein. So kebanyakannya wanita hamil memerlukan lebih banyak nutrien-nutrien tersebut berbanding wanita yang tidak hamil. Okay. Kerana apa? Kerana untuk tumbuh sarang bayi yang melalui proses kehamilan tersebutlah. Okay. Okay. So, apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan? Okay. Perlulah ada gizi yang seimbang ataupun diet yang seimbang lah. Yang mana dalam diet tersebut perlulah mengandungi karbohidrat. Perlu ada lemak, perlu ada protein, asid folik, vitamin C, kalsium, fosforus, ferrum dan juga serat. So, apakah fungsi bahan-bahan ini kita akan tengok nantilah. Okay. Yang mana setiap bahan ataupun kelas makanan ini memainkan peranan yang penting di dalam kesihatan ibu dan juga bayi. Okay. Yang pertama serat. Sebagai contoh serat adalah bijirin, okay, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Apakah fungsi serat untuk wanita hamil? Dia akan mencegah wanita hamil daripada mengalami masalah sembelit. Okay, serat ni akan membantu mencegah penyakit sembelit. Okay. Yang kedua, makanan ataupun diet yang tinggi dengan ferrum. Sebagai contoh, hati, daging merah dan juga ikan. Okay. Dalam bahan-bahan ini akan ada banyak ferrum lah dalam diet ini. Apakah fungsi ferrum? Ferrum ini dia membantu pembentukan hemoglobin ataupun membantu pembentukan sel darah merah lah. Yang mana dia akan membantu mencegah wanita hamil ini daripada mengalami anemia. Apakah itu anemia? Anemia ini apabila seseorang tersebut mengalami kekurangan sel darah merah. So, tu penyakit tu kita panggil anemia lah. So, dengan banyak makan makanan yang mengandungi ferrum, wanita hamil tersebut dapat mengatasi masalah penyakit anemia. Okay. Karbohidrat dan lemak juga diperlukan. Sebagai contoh nasi, roti, mentega, keju. Untuk apa? Kerana karbohidrat dan lemak ini dia akan membekalkan tenaga lah untuk aktiviti harian wanita yang hamil. Vitamin C. Di mana vitamin C ni banyak diperoleh daripada buah-buahan, okay? Buah-buahan citrus yang masam-masam, jambu batu, kubis dan juga tomato lah. Yang mana vitamin C ni dia akan menyihatkan kulit fetus, bayi tersebut dan juga mencegah wanita yang hamil itu daripada mengidap penyakit gusi berdarah. Okay. Asid folik. Sebagai contoh, asid folik ada banyak dalam brokoli, ada banyak dalam bayam, kacang tanah dan sebagainya. Apa fungsi asid folik ni? Asid folik ni sangat penting untuk perkembangan sistem saraf dalam fetus lah. So, jika asid folik ni kurang, kemungkinan otak tidak akan berkembang dengan baik, sistem saraf, so akan ada kecacatan lah pada bayi tersebut, kemungkinan. Okay. Protein juga diperlukan. Sebagai contoh, protein dapat diperoleh daripada ayam, okay, daging, ikan, susu dan juga keju. So, antara tugas protein ni adalah untuk pertumbuhan sel-sel baru dalam fetus, untuk perkembangan sel barulah. Okay. Seterusnya, ibu yang hamil juga memerlukan kalsium dan juga fosforus. Okay, sebagai contoh, kalsium dan fosforus ini dapat ataupun ada dalam ikan bilis, keju dan juga susu. Okay, apakah fungsi kalsium dan fosforus? Dia akan membantu pembentukan tulang fetus. Yang mana dia juga memelihara tulang serta gigi wanita yang hamil tersebut. So, bukan kepada fetus sahaja, dia juga memberi khasiat kepada wanita yang hamil.
Seterusnya wanita hamil juga tidak harus merokok lah. Tak seharusnya seseorang wanita hamil itu merokok. Okey. Ataupun dia mengambil alkohol ataupun dadah dan sebagainya. Okey, kerana apa? Rokok ini boleh menyebabkan kelahiran pramatang. Okey. Kematian bayi pun tinggi, risiko kematian. Kemungkinan bayi cacat pun ada. Pramatang dan keguguran mungkin berlaku akibat daripada merokok. Okey. Minuman beralkohol seharusnya dielakkan kerana apa? Nanti bayi tersebut dia akan menjadi bayi yang ketagih ataupun sindrom alkohol lah. Dia akan memerlukan alkohol. Okay. Dan kemungkinan bayi fetus tersebut akan terencat kerana apa? Fungsi otak, sistem saraf dan juga jantung akan musnah lah. Dia tak boleh proses apa bahan yang ada dalam minuman beralkohol tersebut. Okay. Okay, dadah. Sama juga dia akan menyebabkan fetus tersebut ataupun bayi tersebut cacat. Okay. So antara ciri-ciri bayi yang mengalami masalah sindrom alkohol jika ibunya tu ataupun wanita hamil tersebut banyak minum minuman beralkohol, dia akan dilahirkan dengan berat badan yang sangat kecil. Okay, ukuran kepala pun sangat kecil berbanding bayi yang normal. Dia mungkin terencak akal, akan ada deformation ataupun rupa paras yang cacat lah, tak normal seperti yang dalam gambar tersebut. Okay. Akan ada tiba-tiba dekat bahagian mata ni ada lapisan lipatan dan sebagainya. Okay. So kepentingan susu ibu. Apakah kepentingan susu ibu kepada bayi tersebut? Okay. So seperti mana kita tahu bayi yang baru lahir dia tak akan ada gigi. So bila tak ada gigi dia tidak boleh makan makanan yang pejal lah. Dan bayi ini hanya bergantung kepada susu untuk menjadi sumber nutrien ataupun untuk dia hidup lah. Okay. Dan apakah nutrien yang terbaik? Susu ibu merupakan makanan yang terbaik lah untuk bayi yang baru lahir. Okay. Kerana apa? Dalam susu ibu ini mengandungi segala keperluan makanan yang diperlukan oleh bayi. Okay. Dalam susu ibu juga akan ada antibodi. Yang mana antibodi ini akan melindungi bayi daripada sesetengah penyakit lah. So pada awal kelahiran, bayi ini masih belum mampu untuk menghasilkan antibodi sendiri. Jadi dia memerlukan antibodi daripada orang lain iaitu ibu dia lah untuk mencegah dirinya daripada terkena penyakit. So dari mana nak dapat antibodi daripada ibu? Daripada susu ibu lah. Okay. Selain itu, susu ibu ni juga boleh mengeratkan hubungan di antara ibu dan bayi itulah. Okay. Dan bayi juga dia akan menghadam susu ibu ni dengan lebih baik berbanding susu formula. Okay. So ni lebih kepada peringatan lah. Okay. So wanita yang hamil ni memang perlu menjaga keselamatan dan juga kesihatan kerana apa? Kerana dia bukan sahaja menjaga keselamatan dan juga kesihatan dirinya, malah dia juga menjaga keselamatan dan kesihatan fetus ataupun bayi yang dikandung ataupun dihamilkannya itu. Okay. So ibu-ibu ataupun wanita yang hamil perlulah mengambil diet yang bertepatan dan juga mengelak daripada benda-benda yang boleh mencacatkan ataupun memberi kecacatan kepada bayi tersebut. Okay. So habis di sini, okay, kamu telah belajar beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dan juga faktor yang membahayakan kandungan bagi wanita yang hamil lah. Okay, dalam subtopik seterusnya kita akan tengok tentang topik kemandulan dan juga pencegahan kehamilan. Okay, saya harap semuanya faham. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.